Benda pertama sekali yang saya nak tunjukkan ialah itu hidden features untuk Mini Cooper S ialah benda ni nampak simple, dia pasal aircon. Tapi jangan silap, ada kawan saya dah pakai kereta 7 bulan baru tahu benda ni ada. Okey. Aircon untuk Mini ni kalau kita tengok sama je kan, macam tak ada apa-apa macam kereta-kereta lain kan. Okey. Kalau macam kereta lain kita pakai, kita adjust aircon, buka aircon, so dia punya angin semua sekata je kan. So kalau rasa kita nak slow, kita slow lah. Kalau rasa nak kuat, kita kuat. Okey, apa yang coolnya pasal Mini ni, kita boleh adjust dia punya angin aircon tu sama ada kita rasa kita nak kuat dekat sini, ataupun kita nak slow kat sini, ataupun kita nak kuat dekat sini, ataupun dekat ujung tu rasanya kalau tak ada orang kat sebelah, rasanya tak payah buka lah, macam bazir je, tutup terus. Okey, contohnya kalau kita bawa kereta tengah hari, kita rasa macam cuaca panas sikit, so kita perlukan angin yang lebih menghala pada kita. Contoh macam sekarang ni kat sini kita perlukan angin aircon di sini lebih pada kita. So dekat sini kita boleh slowkan angin dia dekat sini. Bila kita slowkan angin dia, so dekat sini akan jadi kuat. So kalau rasa tak cukup lagi, kita boleh slowkan angin kat sini. So dekat sini akan jadi kuat lah. So ini direct kepada kita lah. Ini angin ni direct pada driver. So kita akan rasa angin tu lebih, kesejukan tu lebih kepada kita. So kita boleh ajar. Contoh dia macam ni macam ni kan. So kalau sekarang ni, kalau kata kita nak kuat kat sini, kita just pulas bagi habis. So bila kita pulas bagi habis, sekarang ni angin kat sini kuat lah. Tapi kalau kita rasa macam tak perlu sangat lah angin kuat kat sini, macam asyik kena tangan je kan, so kita boleh kurangkan dia, tarik dia adjust kat situ. So mungkin dekat sini nanti angin tu akan jadi kuat. Macam saya selalu buat kereta seorang, sebelah ni tak ada orang, so yang ujung tu saya akan tutup. Bila saya tutup, angin dekat sini akan jadi kuat lah. So tiga angin ni akan tuju pada saya. So cara dia dekat dalam glove compartment kita ni ada switch tau dekat ujung sana. Okay, switch tu kita kena on kan dia. Kalau kita tutup, kita tak boleh buat macam mana saya cakap tadi. So kena buka dulu, kena switch on kan dulu, ada switch dekat ujung sana. So baru kita boleh adjust dia punya aircon tu. Macam kawan saya tu yang dia tak tahu tu, sebab switch dalam tu off. So bila off, dia rasa macam biasa je lah. So sebenarnya kita boleh adjust kalau kita nak kuat kat sini, kita nak slow kat sini, kita nak slow kat sini ke. So kita boleh adjust dia punya angin lah. Macam saya kalau bawa kereta, saya akan slowkan kat sini, saya akan slowkan kat sini. So angin yang daripada sini direct pada saya, so lebih sejuk lah macam tu. Okay, features yang seterusnya ni pun saya rasa sebuah satu features yang cool. Sebab kalau kita bawa kereta selalunya kita nak tengok dekat sini. Bagi saya meter yang dekat tengah ni sangat cool. Okay, sangat cool. Tapi ada juga owner yang tak tahu ini ada juga owner yang tak tahu, especially pada owner yang baru lah. Okay, kalau you punya kereta CBU unit ataupun UK spec, dia punya meter ni dia baca miles per hour. Okay, dia tak baca kilometer per hour. So kalau kata you bawa, you tengok meter naik 50, tapi sebenarnya dah 90. And so untuk nak lebih selesa, kita boleh tengok pada kita punya tachymeter ni. Okay, meter kat sini kita boleh adjust sama ada kita nak okay, contoh kalau kita tarik pergi sampai ke sini, okay, dia akan baca kilometer per hour. So bila kita bawa kereta, dia akan baca dekat sini still dia baca miles per hour, tapi dekat sini dia akan baca kilometer per hour. Itu antara features yang you kena tahulah. Okay, dan selain daripada tu kita boleh check dekat kita punya meter ni untuk kita punya service info. Contoh okay, kita pergi, kita button BC ni dekat tepi yang belah kiri ni, dekat button signal ni, tolak je BC ni, tekan je sampai jumpa. Okay, pergi ke set info, so tekan lama-lama. Okay, dia akan keluar check info. Ataupun kita nak tengok kita punya service info, kita tekan sekali lagi, so dia akan pergi dekat service info. Okay, service info tekan lama-lama, so dia akan keluar. Okay, ini ialah bacaan untuk kita punya brake pad so brake pad kita kalau dia tunjuk kosong macam tu, means okay. Kalau dia keluar macam negatif, contoh macam negatif 100 ke, so itu maksudnya menunjukkan kita punya brake pad tadi tu dah overuse sebanyak 100 km. So kita kena tukar lah. So dekat sini kita boleh check, ini untuk bacaan kita punya brake pad. So kalau kosong, okay.
So ini minyak enjin. So minyak enjin dia bagi tahu tu ada lagi 2,900 km boleh guna kan. So kita boleh guide kat sini saja. Ini kita punya brake fluid. Brake fluid ni dia bagi tahu kat situ expired bulan 8 2021. So nanti bulan 8 tahun depan kena tukar lah. So kita boleh check kita punya info semua dekat sini. So memudahkan untuk kita nak check. Tak payahlah. Tapi dengan syaratnya waktu kita pergi servis, kedai tu kena adjust lah. Dia kena set balik lah dekat sini. Kalau dia tak set, bacaan dekat sini pun akan jadi salah. Okay. Baik, satu benda ni yang saya paling suka ada pada Mini Cooper S ni ialah dia punya Sport Mode. Okay, Sport Mode ni saya selalu guna waktu kalau jalan jam, jalan sesak macam kita lalu dekat kawasan trafik macam dekat KL. So sebab apa tahu, bila kita pakai Sport ni, kita punya respon pada throttle body tu lebih agresif, lebih cepat sikit dia gerak lah. Macam saya pernah cakap sebelum ni lah, untuk Mini R56 especially, bagi saya bukanlah sebuah kereta yang city friendly car. Sebab kereta dia, body kereta dia berat. So kalau kita main jalan jam ni dengan kereta yang body berat ni, pergerakan dia agak lambat. So kalau kita pakai Sport, dia cepat. Selalunya untuk guna Sport selalunya kita akan guna Sport apa-apa kereta pun normal. Kalau kita drive pada D, kita tengah bawa ataupun kita tengah bawa dan kita jumpa kawasan berbukit. Kawasan berbukit ni eloklah kita pakai Sport. So daripada D, cara je kebanyakan kereta pun macam ni juga. So daripada D, kita nak guna Sport, tolak je ke kiri. Bila kita tolak ke kiri, dekat kita punya meter akan baca DS. DS tu maksudnya Drive Sport. Bila kita dah tolak ke kiri ni, means kita sekarang ni dalam manual mode. Manual mode tu kita kena control kita punya transmission semua manual. Nak control manual tu sama ada kita boleh shifting gear guna stick. Contoh, kalau kita tarik ke bawah dia naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun cara kedua, kalau kita tak nak guna stick, kita boleh guna pedal shifter yang ada dekat sini ni. Sama aja guna dia 1, 2, 3, 4, 5. So kalau kita nak drop pun tempat yang sama juga, 5, 4, 3, 2, 1. So ini biasa, ini normal. Mana-mana kereta pun akan guna cara yang sama. Tapi ada satu benda yang orang tak perasan bila kita guna Sport, iaitu button Sport Mode. Button Sport Mode ni kalau kita tekan, kita tekan sekarang dia dah menyala lampu. Kalau kita tengok dekat meter kita, dia dah tulis tu Sport. Apa benda yang button ni buat pada kereta kita? Bila kita tekan button Sport ni, kita akan rasa dia punya respon throttle body lagi agresif. Maksudnya pick up kita lagi mantap, lagi padu daripada yang biasa, lain daripada yang lain. Nanti you all boleh cuba. Dan apa yang lagi buat saya rasa lagi cool, kita punya steering dan kita punya suspension jadi lebih tight, jadi lebih stiff, jadi lebih berat. So kita punya steering akan jadi lebih berat. Secara logiknya, kalau kita nak speeding, kita nak jalan dalam, kita nak bawa kereta dalam keadaan yang laju sikit, kita memerlukan sebuah kereta yang stabil. Jadi bila steering kereta kita jadi berat, so handling kereta kita akan lebih stabil. Itu tujuan dia. Super cool. Nanti kalau dah ada kereta ataupun baru beli kereta, kena cuba. Sport, bila masuk Sport macam saya tunjuk tadi, daripada D tolak ke kiri, dan jangan lupa tekanlah button Sport ni. Memang super cool. Features yang seterusnya ni, features ni saya suka. Features yang saya akan tunjuk ni elok sangatlah kalau kepada orang yang memang kalau singgah kedai kejap-kejap, dia tak suka nak matikan kereta. Sama, perangai tu sama dengan perangai saya. Sebab saya ni, kalau contoh kita tengah bawa kereta, kita tengah bawa kereta, kita nak berhenti dekat 7E ke, nak pergi top up Tashengo ke, nak beli air ke, nak beli rokok ke, nak beli roti ke. Kadang-kadang kita nak pergi tu bukan lama sangat pun kan, kurang daripada 4 minit, 5 minit pun. So macam saya selalu, kalau saya sampai kat 7E tu, saya parking kereta, selalunya saya malas nak matikan kereta. Malas nak matikan kereta supaya nak aircon kita nak biar running macam tu kan. So ada cara tak macam mana? Ada. Kita boleh tinggalkan kereta kita dengan caranya kunci dekat tangan, dan kita boleh lock kereta. Macam mana ni? Pelik. Kunci ini kunci. Kita boleh stopkan enjin kita,
dan kita boleh start semula kereta tanpa menggunakan kunci. Dan kita boleh keluar, lock kereta, pergi beli barang, masuk balik, terus drive je. Kunci tu nak slot balik boleh, tak payah slot pun tak apa. Okey, contoh sekarang you tengok enjin hidup Okey. Enjin hidup. Sekarang ni enjin hidup. Okey, saya akan matikan Saya akan matikan, tekan stop. Dalam masa 10 saat, keluarkan kunci, tekan brake, start balik. Tengok. Enjin dah hidup semula. Enjin dah hidup semula, tapi kunci dekat tangan. Kan? So kita boleh keluar. Enjin hidup, boleh keluar, lock kereta, dah pergi kedai. Gitu. So nanti dah habis beli barang, kita masuk balik dalam kereta. Masuk balik dalam kereta. Kunci ni nak slot balik pun boleh. Tak nak slot, letak je dalam armrest ke, letak dalam kunci, letak dalam poket ke. Buka aircon semua macam biasa. Jalan. So cara tadi tu memudahkan lah. Macam saya cakap lah, kalau setengah orang dia tak suka nak matikan kereta kan. So kita boleh matikan kereta, start semula tanpa menggunakan kunci, dan kunci boleh simpan dalam poket. Sekarang ni enjin hidup enjin hidup tapi kunci tak ada dekat dalam slot. Okay, kunci kita dah simpan dekat dalam armrest. Boleh bawa macam tu je. Okay, right. Okay, features yang seterusnya ni yang saya nak tunjukkan ni antara features yang memang saya pun suka, sebab dia nampak cool sangat. Okay, features apa ni? Okay, contoh macam kalau kita pergi kerja, ataupun kita pergi pasar raya, kita pergi kedai, kita parking dekat satu tempat, parking outdoor, mungkin kawasan tu panas, kita tinggalkan kereta mungkin lama, mungkin dalam 1 jam, 2 jam. Kalau kita pergi kerja, mungkin lagi lama kan, tinggal sampai 7-8 jam. Jadi, bila kita balik ke kereta, selalunya kalau kereta kita yang parking dekat kawasan yang panas ni kan, dalam tu berwap panas kan. So sebelum kita nak masuk dalam kereta ni, kita boleh buka cermin kereta kita. Dan juga kalau ada sunroof, kalau kereta you ada sunroof, dengan sunroof pun terbuka, hanya gunakan remote sahaja daripada luar, tak perlu masuk kereta. Maksudnya on the way kau nak pergi ke kereta tu, dengan egonya, dengan muka belagaknya kau boleh buka cermin kereta ni menggunakan remote. Semua cermin akan terbuka. Cermin kiri dan kanan terbuka, termasuk dengan sunroof. Kalau ada sunroof, dia pun terbuka sekali. Tujuan dia apa? Sebelum kita nak masuk kereta, bila kita dah buka tingkap, so wap panas tu akan keluar dululah. So dah bila rasa macam wap tu dah panas, wap panas tu semua dah keluar, barulah kita masuk dalam kereta, start kereta. Barulah kita tak rasa panas kan. Perasan tak, selalunya kalau waktu panas kita masuk dalam kereta, panas lah kan, masuk sekejap je dah peluh-peluh kan. So kita boleh buka tingkap dulu sebelum kita masuk dalam kereta. Itu yang pertama. Okay, tujuan yang kedua pula, kadang-kadang ada jenis manusia ni yang jenis suka parking kereta rapat. Faham tak? Kau parking elok-elok, sekali dia datang parking rapat sangat kereta tu dengan kita punya kereta. Jadi kalau kita pada luar, kita nak masuk kereta susah. Betul. Sebab apa? Sebab ada tingkap kan. So bila ada kereta rapat, kita nak masuk kereta susah sebab ada tingkap. Jadi bila kita boleh buka tingkap sebelum kita masuk kereta, maksudnya tingkap ni dah turun, so memudahkanlah bila kita buka kereta. Ada kereta rapat kat sebelah, kalau tingkap kita dah terbuka siap-siap, kita senang nak masuk kereta. Okey, cara dia. Okey. Ini memang cool. Saya memang suka benda ni. Contoh kereta kita lock Okey, sekarang ni kereta kita lock. Kita dah pergi kedai, balik pada office ke, so kita nak buka kita punya cermin kereta ni secara automatik gunakan remote key saja. Okey. Sekarang ni cermin tutup. Ini remote key tekan button buka lama-lama. Gitu. Tengok sekarang ni kita punya cermin dengan kita punya sunroof dah terbuka sebelum kita masuk dalam kereta. Jadi tujuan dia macam saya cakap tadi lah, sementara nak tunggu bagi angin-angin panas-panas tu keluar dulu, so kita boleh relax dulu, isap okok dulu kat luar ke, bagi angin panas tu keluar dulu. Ataupun bila kita nak masuk kereta, senang dah. Sebab sekarang ni kalau ada kereta yang parking rapat dekat sebelah kereta kita ni, bila tingkap dah turunkan siap-siap, so kita senang nak masuk kan. Kadang-kadang orang ini pun pelik-pelik kan, suka parking duduk rapat dengan kereta orang. Okay, so itu tujuan dia. Dan tujuan yang ketiga dia bagi saya nampak style sikit lah kan. Sebelum masuk kereta tu, kita punya tingkap tu dah terbuka. Itu je lah.